Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT di atas limpah kurnia Allah, memberi kesempatan pada kita, memberi taufik dan hidayah pada kita, kekuatan pada kita, sehingga kita dapat melakukan amal ibadah kepada Allah SWT. Apa yang kita lakukan ini adalah dengan izin daripada Allah SWT, dan Allah telah pilih kita. Kerana itu kita perlu bersyukur pada Allah SWT. Allah telah memilih kita untuk beribadah kepada-Nya. Banyak orang yang mungkin lebih dari segi kemampuan daripada kita, tapi tidak dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan ini berkekalan sehingga akhir hayat kita. Baik dan buruk kita kena lihat di kesudahannya. Kesudahan kita itu comel kada, diterima ataupun tidak oleh Allah. Sekiranya kesudahan kita baik, maka baiklah kita. Kalau sekarang ini kita baik, tapi kesudahannya kita tak baik, wal'iyadzubillah, maka tak baiklah kita. Untuk sedikit tazkirah pada malam ini, suka saya sebut dalam surah yang selalu kita baca di masjid ini, biasa di akhir rakaat untuk sembahyang tarawih, kita akan baca surah Tabbat yada abi lahabin wa tabb, di mana dalam surah ini Allah telah mengutuk, mencela Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tuhan telah mencela dan mencelakakan Abu Lahab. Itu kehendak Allah. Abu Lahab, pak saudara Nabi, bahkan Abu Lahab adalah orang yang paling gembira di antara pok-pok saudara masa kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab bila diberitahu oleh orang ramai, diberitahu oleh hamba sahaya dia bahawa Aminah binti Wahab telah melahirkan seorang putera, anak pada Abdullah, saudara bungsu kepada Abu Lahab. Abu Lahab gembira. Lalu Abu Lahab memerdekakan hamba dia. Gembiranya dia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dia memerdekakan hamba-Nya. Dan dia telah pergi ambil Nabi Muhammad yang masih baby masa itu, masih bayi masa itu. Ambil dan julan dia tinggi-tinggi, agak dia tinggi-tinggi, sambil berkata, ini anak aku. Gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu anak saudara dia, tapi dia tak kata ini anak saudara aku, dah. Dia kata ini anak aku. Begitu penghormatan Abu Lahab kepada Nabi.
Tapi sebagaimana yang kita ketahui, bila kehendak Allah berkehendak sebaliknya. Walaupun dia gembira dengan kelahiran Nabi, tapi masa Nabi menyampaikan dakwah Islam, dia di antara orang yang paling menentang Nabi. Sehingga Nabi satu ketika, Nabi telah kumpulkan penduduk-penduduk Mekah, panggil semua penduduk Mekah, dan Nabi naik atas bukit. Dan Nabi naik atas Bukit Qubais, yang sekarang ini istana Raja Saudi. Biasanya zaman-zaman dahulu, orang pergi Mekah, kita akan pesan, orang pergi Mekah tu pesanlah, suruh-suruh juga nama saya supaya dapat pergi Mekah. Maka zaman dahulu ada orang dia dinaik atas bukit Abu Qubais sambil berseru nama-nama orang yang minta supaya doa supaya dia dapat pergi Mekah. Dia naik atas bukit itu seru kerana mengambil sempurna amalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah perintahkan supaya semua orang buat haji. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhan, siapalah nak dengar suara saya? Masa tu tak ada pembesar suara, tak ada laman internet. Tapi Tuhan perintah kepada Nabi Ibrahim, tugasmu seru. Yang menyampaikan seruan itu aku. Maka Nabi Ibrahim naik atas Bukit Qubais dan berseru manusia, wa'adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiyah. Nabi Ibrahim suruh setiap penjuru ada, 4 penjuru Nabi Ibrahim suruh, utara, selatan, timur dan barat, paling kau tu, paling kau ni, paling kau tu, paling kau ni. 4 tapal Nabi Ibrahim suruh supaya orang mengerjakan haji. Maka diceritakan bahawa sesiapa yang ditakdirkan oleh Allah SWT akan pergi mengerjakan haji, masa Nabi Ibrahim buat seruan itu, orang itu akan jawab. Orang itu akan jawab. Kita yang ditakdirkan oleh Allah akan pergi mengerjakan haji, masa Nabi Ibrahim seru itu, kita jawab. Tapi jawab itu dalam bentuk, kita masih lagi dalam bentuk arwah, ruh. Kerana bila Nabi Adam dicipta, bermakna kita sudah ada. Masa Nabi Adam dicipta itu kita ada dah. Tapi kita dalam bentuk benih yang ada di sulbi Nabi Adam. Kita ada dah dalam tubuh Nabi Adam, ada dah kita. Kerana itu kita dipanggil anak cucu cicit Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan ada dah keturunan, benih kita tu dalam tubuh Nabi Adam. Kemudian benih itu berpindah daripada satu orang pada satu orang, pada satu akhirnya sampai kepada ayah dan mak kita. Jadi masa Nabi Ibrahim semua tu, orang jawab. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi pun guna taktik tu, naik atas bukit tu, panggil orang. Nabi cerita, aku nak cerita satu benda besar. Satu benda besar. Maka orang ramai berkerumun pada Nabi. Dan Nabi tanya, tuan-tuan semua, sekiranya saya bagi tahu di belakang bukit Abu Qubais ni, di belakang bukit ni ada musuh yang akan datang serang Mekah. Musuh datang akan serang Mekah. Kalau saya bagi tahu demikian pada tuan-tuan, tuan-tuan percaya ke tak? Semua pakat kata, kami semua percaya. Om royak tu betul, kami percaya. Kira begitu, berkata begitu, kami akan percaya. Sebab
kamu tak pernah berdusta. Kamu tak aja berlauk, tak aja bohong, tak aja nipu. Ayat hidup, sejarah hidup kami bersama kamu, kami tak pernah sekali pun tengok kamu ni cakap bohong. Jadi kerana itu kalau kamu bagi tahu di belakang bukit tu ada musuh nak mari serang kau, kami percaya. Semua pakai, tak ada seorang je kata saya seorang tak percaya. Tak ada. Semua pakai kata percaya. Maka Nabi tengok orang ramai telah mengakui kebenaran Nabi. Nabi tak pernah berdusta. Maka Nabi bagi tahu, aku nak ayat benda yang besar lagi pada itu. Lebih besar daripada musuh yang datang nak serang. Aku nak ayat bahawa aku ni adalah Rasulullah. Aku adalah Rasulullah, utusan Allah untuk menyuruh kamu supaya menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukannya, mensyirikkannya. Bila Nabi kata gitu, bangkit Abu Lahab. Abu Lahab kata, tabbalaka ya Muhammad, celaka Muhammad. Abu Lahab yang gembira masa kelahiran Nabi, masa Nabi ajak untuk menerima Islam, Abu Lahab kata, tabbalaka ya Muhammad, celaka Muhammad. Nabi jawab ke tak? Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Yang jawab Allah. Allah jawab, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tu ayat. Di mana ayat itu satu penghina yang begitu hebat pada Abu Lahab dan isterinya Arwah, atau yang dikenali dengan nama Ummu Jamil. Di mana Tuhan menggambarkan Ummu Jamil ini pakai rata. Orang Tino suka pakai rata, tapi Tuhan gambarkan dalam ayat itu bini Abu Lahab ni akan pakai rata besi daripada api neraka, kayu daripada api neraka. Satu penghina bukan pakai rata mah, pakai rata besi. Kerana itu satu pengajaran pada kita, Nabi Muhammad SAW, kalau orang cela dia, orang kata uduh ke dia, Nabi Muhammad tak jawab. Nabi Muhammad tak jawab. Orang cekik tekuk Nabi dengan serban Nabi, cekik, Nabi tak balas itu. Orang jeruk serban Nabi sehingga tercekik, tekuk Nabi, Nabi tak balas. Walaupun Nabi seorang yang gagah perkasa, kalau nak balas boleh sangat. Kenapa? Terbukti Nabi pernah bergusti dengan jago gusti di muka, kalah benar Nabi. Tapi bila orang cekik tekuk Nabi, Nabi tak balas. Pasal apa? Kerana itu sifat pemaaf Nabi. Dan orang kata itu kata kepada Nabi. Tapi kalau orang kata tu kata pada Tuhan, maka Nabi akan malu. Nabi akan malu. Menyentuh hak Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah, Nabi akan malu. Pernah berlaku orang Yahudi disenjuh tudung kain orang Tino Islam sehingga ternampak aurat. Nabi marah kerana dia telah menyalahi hukum Allah, menyebabkan orang melanggar hukum Allah. Nabi marah. Dan penduduk orang Yahudi yang buat gitu, kaum dia pakak suka, maka Nabi hantar tentera pergi perang kaum itu, dan kesemuanya ditangkap, lelaki dibunuh. Itu bila sentuh Allah. Satu pengajaran pada kita dalam konteks masa hari ini, ada orang menghina nama Allah, letak nama Allah
Ini stocking. Sedangkan nama Allah ni adalah satu nama Asmaul Husna, kemuliaan yang perlu kita jaga. Kalau kita pakai cincin ada nama Allah, bila masuk tanda kena buang. Kena buang cincin tersebut bila masuk tanda. Sebagai penghormatan. Apa ni, Sayyidina Uthman bin Affan masa dia menjadi khalifah, maka dia telah mewarisi cincin cap mohor yang ada nama Nabi Muhammad di cincin tersebut. Bila dia nak masuk tanda, dia buat cincin tersebut, dan cincin itu jatuh dalam telaga. Satu telaga di Madinah jatuh, cari-cari tak jumpa, paklon ni tak jumpa cincin Nabi yang ada cap mohor Nabi. Itu penghormatan. Penghormatan kita tak boleh main-main. Kalau orang cela kita, kita boleh maaf. Tapi orang cela Allah SWT. Kita duduk dalam tanda, sebut nama Allah pun tak boleh. Duduk dalam tanda, tiba-tiba bunyi orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak boleh jawab. Allahu Akbar, kita duduk dalam tanda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Jawab dalam hatinya. Jadi kita kena jagalah. Bila berkaitan dengan penghormatan Allah, kita kena jaga. Itulah sedikit kita segera memberi manfaat pada kita. Wallahu a'lam.